Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Apa khabar semua? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan yang baik. COVID-19 sejenis virus yang menggemparkan dunia sejak akhir 2019 hingga mengakibatkan kematian berjuta penduduk bumi. Di Malaysia, bermula dengan jangkitan berskala kecil akhirnya merebak ke seluruh negara dengan pantas sekali dalam masa 2 bulan. Kes COVID-19 semakin mendadak membawa kepada keputusan kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ketika itu, untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara pada bulan Mac 2020 bagi membasmi penularan wabak virus tersebut. Setiap lapisan masyarakat diwajibkan untuk berada di rumah sepanjang masa selama 4 bulan yang berakhir pada bulan Julai 2020. Para bapa dan wakil kerja dikenakan untuk work from home atau WFH sepanjang pergerakan dijalankan. Pada masa yang sama, mereka perlu melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa dalam menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Tidak pula generasi muda perlu menjalani pembelajaran atas talian sekaligus perlu melakukan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak di rumah. Setiap generasi kini mempunyai tanggungjawab yang berganda, memandangkan mereka warga Malaysia perlu duduk di rumah dalam tempoh yang lama. Persoalannya, adakah hubungan kekeluargaan antara mereka semakin erat atau sebaliknya? Berikut merupakan tajuk saya yang ingin dikongsikan bersama anda semua pada hari ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang PKP dilaksanakan, pelbagai jenis berita yang melibatkan rumah tangga sudah tersebar melalui media massa dan e-berita. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Sinar Harian, penduduk Malaysia menunjukkan peningkatan kes penderaan kanak-kanak dan wanita sewaktu berada dalam perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan itu, menunjukkan hubungan kekeluargaan yang runtuh dan hancur. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, kes tersebut mencatatkan peningkatan sehingga 20%. Hal ini berpunca daripada tekanan mental yang melampau disebabkan oleh yang pertama, kehilangan pekerjaan memandangkan banyak sektor ekonomi telah tutup, dan yang kedua, tekanan memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa sepenuh masa. Apa yang dimaksudkan dengan ibu bapa sepenuh masa? Seperti yang anda tahu, ibu bapa yang bekerja tidak akan berada di rumah sepanjang masa dan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak-anak. Ketika PKP, ibu bapa yang menjalani WFH akan berada di rumah dan perlu menjaga anak-anaknya sambil melaksanakan tugas mereka sebagai seorang pekerja. Hal ini menyebabkan tekanan mental yang meningkat, membawa kepada penderaan kanak-kanak dan wanita. Para ketua keluarga dibuang kerja dan wajib menanggung kebajikan keluarga sambil mencari pekerjaan yang baru yang sudah terhad kepada golongan graduan juga menjadi punca penderaan kanak-kanak dan wanita semakin meningkat. Disebabkan mereka gagal untuk menguruskan hal rumah tangga seperti memujuk anak yang menangis, mendengar letaran isteri dan ingin memenuhi kehendak anak-anak yang berada di rumah, mereka mengambil keputusan untuk mendera anak-anak dan isteri sebagai jalan mudah untuk mereka mendengar kata-kata ketua rumah dan tidak bertindak sebarangan. Selain itu, penggunaan gadget seperti komputer tiba dan telefon pintar yang berterusan juga merupakan faktor hubungan keluargaan semakin renggang. Pada zaman moden ini, setiap manusia tidak akan lari dari penggunaan gadget-gadget elektronik ini dalam memudahkan aktiviti kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai keburukan sekiranya digunakan tanpa henti. Setiap individu kini leka dengan aplikasi media sosial dan permainan atas talian yang ditawarkan di kedai aplikasi seperti Google Apps dan Apple App Store. Hal ini menyebabkan interaksi antara keluarga semakin berkurangan. Generasi muda zaman kini lebih berminat untuk melihat trend dan melakukan aktiviti-aktiviti viral untuk mendapatkan pengikut yang sebanyak supaya menjadi seorang yang dikenali dan dipandang oleh masyarakat muda. Ibu bapa pula sibuk dengan kerja-kerja yang diberikan oleh majikan dan mengikuti gosip terkini. Hal demikian menjadikan suasana rumah yang sunyi dan tiada komunikasi. Ahli keluarga mempunyai aktiviti sendirian masing-masing dan tidak mempunyai mangsa untuk dikongsikan bersama. Tambahan pula, kekurangan interaksi antara ahli keluarga akan menyebabkan mudahnya berlaku isu salah faham dan pergaduhan dalam rumah kerana kita tidak mengambil peluang berada di rumah untuk meluangkan masa seisi keluarga dan akan memilih untuk bersendirian dalam bilik. Dan ini juga menyebabkan kesihatan mental yang tidak bagus.
Para hadirin yang dikasihi sekalian, kita dapat lihat bahawa sepanjang pandemik ini berlaku, terdapat pelbagai perkara yang terjadi dan kini kita mengetahui bahawa majoriti hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau hancur disebabkan tekanan yang melampau dan kesihatan mental yang mencuram. Walau bagaimanapun, hubungan kekeluargaan juga boleh menjadi erat sepanjang pandemik ini. Yang pertama, ahli keluarga boleh meluangkan masa bersama sewaktu makan untuk berkongsi pendapat dan bergelak ketawa seisi keluarga. Meluangkan masa bersama keluarga ketika waktu makan bukan sahaja mengenali ahli keluarga dengan lebih baik, malah kita dapat menikmati hidangan yang dimasak dengan lebih enak dan gembira. Disarankan untuk setiap individu untuk bijak menggunakan gadget yang sedia ada dan tidak menjadi tertagih kepada gadget dan pengaruh yang dibawanya. Zaman pandemik ini merupakan salah satu peluang untuk kita merapatkan hubungan dengan keluarga dan saling kenal mengenali dengan lebih mendalam. Namun, kebanyakan institusi rumah tangga memilih untuk berenggang dan melepaskan peluang keemasan ini demi kebaikan diri sendiri sahaja. Hadirin hadirat yang setia bersama saya, sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap para hadirin sekalian dapat mengambil iktibar dan dapat mengubah perkara yang kita tersilap langkah. Saya akhiri perkongsian saya dengan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.